Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang dimuliakan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa surau Kampung Ketapang Tengah, tuan-tuan imam bila dan siap, ashabul fadilah, para ustaz, para alim ulama, kepimpinan masyarakat setempat, seterusnya hadirin hadirat, muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang mulia ini kita masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama kita berada dan kita berhimpun di dalam rumah Allah yang penuh dengan barakah ini, untuk sama-sama kita melaksanakan tuntutan ibadah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yang mana sebentar tadi kita baru saja mendirikan solat fardu maghrib secara berjamaah, dan tadi juga kita dirikan solat sunat hajat khusus untuk pengerusi surau kita Al-Fadil Ustaz Haji Ismail, yang mana dia telah ditimpakan suatu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Fadil Ustaz dan keluarganya tabah menghadapi ujian daripada Allah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau rahmat, memberikan kepada beliau kesembuhan dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat apa yang dinyatakan oleh para ulama tasawuf, ujian daripada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan salah satu di antara nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, khususnya ujian yang berbentuk kesakitan. Sebab setiap daripada kesakitan yang menimpa kepada kita, salah satu di antaranya Allah Subhanahu wa taala nak menggugurkan dosa-dosa kita, kafaratuz zulum, menggugurkan dosa kita. Yang keduanya, Allah Subhanahu wa taala nak memberikan kepada kita pahala. Bila gugur dosa, maka Allah beri pahala. Yang ketiganya, Allah Subhanahu wa taala menaikkan martabat kita di suatu martabat. Minta martabat itu dinaikkan martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita tengok pula yang kedua, bila mana kita sakit ni, Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan beberapa perkara daripada kita. Hak pertamanya, Allah taala keluarkan daripada kita ni kesihatan. Yang keduanya, Allah taala keluarkan daripada tubuh badan kita ni selera makan. Yang ketiganya, Allah taala keluarkan daripada kita ni dosa-dosa. Jadi bila kita sakit, sihat Allah tarik. Bila kita sakit, Allah tarik. Yang kedua, selera makan. Orang sakit biasanya dia tidak akan ada selera makan. Kalau dia ada selera makan, maknanya dak apa sakit lah manalah tu. Kalau sakit telata tapi nasi 4 pinggan nambah, tu dak sakit lah mana tu. Dia biasa kalau sakit ni tengok nasi pun tak lalu. Tengok nasi tak lalu. Dak percaya kita pergi hospital, pergi ziarah orang sakit. Kita bawa tom yam, tak ambuh dia. Kita bawa sup ekor, tak ambuh juga. Kita bawa ikan bakar, tak ambuh juga. Bawa gula poyok ikan pating, tak ambuh juga. Tapi kalau kita bawa pitih, dia nak.
Bawa buah epa tak ambuh, bawa buah anggur tak ambuh, bawa buah lima tak ambuh. Ji, buah lima ji, ambuh. Buah epa ji, ambuh. Ambuh nak makan sakit, tekuk dak lalu, dak selera. Ji, nak balik dah ni, tak ada benda nak weh ni. Adalah sikit sumbangan papah bayar bil hospital, awak beli obat, dak hanya ana 300 ya. Bata, bawah bata. Letak bawah bata. Tak ada pun dia kata tak ambuh, tak ada. Tak ada. Tu orang sakit. Nampak? Tu bila kita sakit, Allah Ta'ala terik 3 daripada kita. Bila kita sihat pula, Allah Ta'ala pulangkan balik kesihatan. Tu bila kita sihat, Allah pulangkan kembali pada kita kesihatan. Yang kedua, Allah Ta'ala kembalikan semula kepada kita selera makan. Tetapi Allah Ta'ala tidak kembalikan kepada kita dosa-dosa yang dah Allah Ta'ala tarik. Ni rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah terik 3 bila kita sakit: sihat, selera makan, dosa. Tapi bila kita nak sihat, Allah nak kita sihat, Allah pulang balik 2. Pertama, Allah pulang sihat. Yang kedua, Allah pulang selera makan. Tapi dosa Allah tak tarik. Tapi kalau kita sabar waktu sakit, Allah Ta'ala gandakan lagi pahala kepada kita. Itu kelebihan orang yang ditimpakan musibah dan ujian daripada Allah. Batu ulama' tasawuf sebut sakit ataupun ujian ini merupakan suatu nikmat daripada Allah. Nikmat yang paling besar ketika ditimpakan ujian, iaitulah Allah Ta'ala nak kita kembali kepada Allah dalam keadaan kita ingat semula kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hikmah dia. Mungkin sebelum ni kalau kata masa kita sihat, masa kita senang, masa kita tak ada apa-apa susah, kita mungkin lupa kepada Allah. Mungkin kita jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bila Allah Ta'ala nampak kita jauh, Allah masih lagi kasih pada kita, Allah timpakan kepada kita satu ujian. Antara hikmahnya, Allah nak kita kembali ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lepas tu kalau kita tengok orang sakit, mulut dia sebut benda Allah, betul tak? Allah, bila pergi ziarah ke mana je, Allah, ginilah, nampak keluar Allah, keluar pada mulut dia Allah. Itu kalau sakit. Kalau tengah buat maksiat, tiba-tiba kena berkah di pengat kuasa, ingat Allah masa tu. Ingat tak? Ingat. Mula-mula sedap duduk dating tepi patah laut, mak rempit. Bawah pokok ru, celah batang ru tumbang. Betul tak? Betul tak? Tak slow jawab macam ke takut. Ke dah akan asyik lagi. Tak apa, ada makan lah ni. Makan ni lah ni buat ya. Pating. Waktu nak dengar, tidak dah hari dah pada ni. Masa tengah sedap buat maksiat tu, ada tak ingat Allah? Tak ada. Kalau ingat Allah, dia tak buat. Betul tak? Kalau ingat Allah, dia tak buat. Tiba-tiba kena berkah, kena igak, kena cekuk di penguat kuasa jabatan agama Islam. Masa tu nyangga, kejut. Masa itulah baru ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, cik, minta maaf banyaklah cik, janji pas ni tak buat dah. Sumpah demi Allah tak buat dah. Nampak? Sebut juga Allah. Sebut juga Allah di mulut. Dulu masa senang dah ingat Allah Ta'ala. Ni 2008 ni ramai orang ingat Allah. Betul tak? Masa ni pun ramai dah sebut Allah. Buka surat khabar, tengok 3 huruf Allah. Allah tak sebut. Buka tali besen waktu berita sebut pasal 3 huruf Allah. Allah juga. Dulu ada dah ingat Allah? Tak ada ingat Allah. Tapi kena hak gini, kena hak 3 huruf dah banyak pun. GST. Geng semelah teko.
Nak. Tiga util tu Allah selalu ramai orang ingat Allah bila dengar tiga util urut ni. Malah nak ulah lah mana buat GST ni kan bahan takat aku saja. Dok dah nak merasa GST bahan takat lagi. Jangan marah ni. Bukan gurau serius. Jadi baik, kita balik kepada maudhu' kita pada malam ini. Hak tadi dak start lagi baru mukadimah je baru. Nak tarik perhatian, nak tanya kata ada makan ke tak? Tu buat konai kita tu. Dengar ada makan pating mah. Memang mahming. Nampak? Baik. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita suatu doa. Doa hak yang biasa disebut, doa yang biasa dipanjatkan kepada Allah. Tiap-tiap di antara kita, sama ada kita semayang fardu ataupun kita semayang sunat, sama ada kita semayang secara berjemaah ataupun kita semayang seorang. Tiap-tiap di antara kita, baik laki baik puan, selesai semayang kita tak akan lupa akan doa ni. Doa yang Allah Ta'ala ajar, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, hablana min azwajina wa dhurriyyatina, jadikan di antara kami pasangan-pasangan kami, azwajina, pasangan kami. Kalau kata doa tu dibaca oleh suami, maknanya dia minta terhadap isteri. Azwajina termasuk juga isteri, pasangan. Kalau doa tu dibaca oleh isteri, termasuk benda hak dia sebut tu dikhitaf kepada suami. Azwajina, pasangan bagi perempuan, bagi isteri, suami. Ada orang puan yang salah faham bila sebut azwajina, pasangan-pasangan kami tu. Dia kata orang lelaki ni, tok lelaki ni khianat ke dia. Sebab apa? Sebab dia kata isteri-isteri kami berat, pahmayang balas selalu. Dia kata abang nikah dua dak kabur ke dia. Bila masa pula nikah dua, dah tadi abang sebut doa isteri-isteri kami. Tu kata kalau bodoh duduk diam. Jangan cakap, tanya dulu. Tapi bukan orang sini, bukan orang tapang ni. Cerita ni hak kat rumah 500. Ada mari? Ada? Tak ada dah. Ada tak apa, kita dah gelek tu. Nampak? Pasangan. Kalau kata hak minta tu isteri, dia minta terhadap suami. Kalau hak minta tu suami, dia minta terhadap isteri dia. Azwajina wa dhurriyyatina, dan juga zuriat keturunan kami, qurrata a'yun, sejuk mata, sejuk pandangan. Maksudnya bila isteri tengok suami, tenang jiwa. Bila suami tengok isteri, tenang jiwa. Bila suami isteri mak ayah tengok anak-anak, tenang jiwa. Qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan di antara kami pemimpin-pemimpin daripada kalangan orang-orang yang bertakwa. Doa ni Allah Ta'ala ajar kita supaya kita munajatkan, supaya kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Yang pertama, untuk mendapatkan keluarga yang harmoni, untuk kita dapatkan keluarga yang bahagia, untuk kita dapatkan dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, ada satu perkara yang disebut sebagai baiti jannati, rumahku, syurgaku. Kenapa masuk rumahku, syurgaku? Maksudnya rumahku, syurgaku bila kita balik rumah, bila kita ada dalam rumah, bila kita bersama dengan keluarga, datang suatu nikmat yang besar yang Allah beri, iaitu nikmat sakinah. Bila bersama dengan keluarga, nikmat ketenangan jiwa. Sakinah ataupun ketenangan bila bersama dengan keluarga ni, tak semestinya kita ataupun keluarga tu daripada kalangan orang kaya. Dan nak dapat sakinah, tak semestinya juga orang yang miskin.
Sebab sakinah, nak dapat sakinah bukan syarat kena kaya, bukan syarat kena miskin. Ada orang yang dapat ketenangan dalam keluarga dia daripada kalangan orang miskin. Kereta tak ada, motosikal lapu pula masuk gigi akut belakang. Berhenti kat pan minyak, nak isi minyak, bukan kat gitu si akak terus tak atas pan minyak. Skru patah. Nak tukar skru, ada pitih bak skru mahal 6%. Dah tu keluarga dia mana? Keluarga dia, rumah tangga dia amang dan harmoni, amang dan bahagia. Isteri taat kepada suami, suami hormat kepada isteri, anak-anak patuh dan taat pada kedua ibu bapa. Ibu bapa meletakkan kasih sayang kepada anak-anak. Maknanya tenang jiwa. Anak bila ada masalah cerita kepada mak ayah, ngadu kepada mak ayah. Mak ayah pula sedia mendengar luahan masalah, luahan apa benda semua sekali yang dikeluarkan oleh anak-anak. Itu yang dikatakan as-sakinah. Itu dikatakan ketenangan walaupun miskin. Dan kita tengok pula ada juga orang kaya pitih belana pitih. Bertimbul-timbul pitih rumah bapak rumah. 3 tingkat rumah. Tingkat yang ketiga sekali swimming pool. Besar punya rumah. Kereta sekira. Bini wagi atas anak sekolah kereta berabus. Berabus. Wagi atas anak sekolah. Wagi pasar beli ikan, beli sayur, golf GTI. Nampak? Tok lelaki yang sampai kira kalau pergi jabat harkat-harkat ni Audi Q7. Kalau outstation ke Nampak Ferrari kalau seorang. Kalau family Alfa Velfire. Mana banyaknya piti kayanya. Tapi adakah orang kaya itu wajib dapat sakinah? Belum tentu. Sebab syarat nak dapat sakinah bukan semestinya kaya dan tidak semestinya miskin. Ada orang kaya yang dapat sakinah, ada orang miskin yang dapat sakinah. Gitu juga sebaliknya. Sebab sakinah tu datang daripada Allah, maka nak dapatkan as-sakinah, nak dapatkan ketenangan khususnya dalam rumah tangga, yang pertama kita kena minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Lagu mana? Melalui doa hak sani. Doa ni Allah sendiri hak ajar. Bila Allah ajar, Allah suruh kita minta dengan doa ni, maknanya itu salah satu di antara cara untuk kita mendapatkan ketenangan dalam rumah tangga. Maka kita kena buat. Sebab kadang-kadang rumah tangga kita ni kadang-kadang bergolak juga tak? Kadang-kadang tak tenang juga. Masa baru nikah dulu tenang lah. Masa baru nikah 3-4 hari nikah, 2-3 minggu nikah tak? Tenang, balik rumah derah nak balik ni. Kata mak, ini air tu mak. Derah nak balik tu. Tak boleh. Bini tunggu rumah, bini buat aidah rumah. Apa? Pasal baru seminggu nikah. Duduk jabat ni, duk sabar nak balik ni, ketar lutuk nak balik. Bos kata hati kalimat ini mak, tak boleh bawa banyak kerjaan ni, tak boleh nak balik derah. Tengok jam, jangan tengok jam. Lambat pukul 5. Kalau boleh nak pusing jaga jam. Pasal nak balik rumah. Bapa, bak bini ada rumah. Pasal apa? Pasal baru nikah seminggu. Bini pula jakkan mesej. Bang dia dana baik. Laki pun balas. Abang dia jabat lagi yang jap lagi abang balik. Sabar ni. Tunggu jap ni. Bapa jawab gitu. Bak baru nikah. Cik kalau 10 tahun dah nikah. Bini duk tanya sokmo. Agak-agak tok lelaki jawab aku ni. Bini tanya, bang duk mana baik? Lah bodoh ni. Aku duk jabat lah bengong. Jawab di tok lelaki. Tanya gini aku duk jabat. Takkan duk kedai kopi. Dak tanya je. Bini kata. Dah usah tanya, dah tahu. Dah kan 10 tahun nikah. Dah uti masa kau lagi. Itu dalam mesej. Balik rumah lagi, sampai rumah. Mana nak bodoh ngak? Contoh ni bukan kita kata orang sini bodoh, jangan marah pula. Jangan kata rasa nak tani dah, bukan buat contoh. Buat contoh. Mana hak bodoh ngak?
dah tanya, asal tanya kan topik dah bagi jabat kan. Lainlah kalau kau 7 dah alik lagi baru lah tanya aku lepas ni lagi kan. Pasal apa? Pasal 10 tahun dah nikah. Dah apa jawab gitu? Yang pertama kerana tidak ada ketenangan. Nah, masa baru seminggu nikah, malang nak tidur, bini pusing tak lain, kita buat ke mana? Aku jawab seorang dengan ikhlas. Baru seminggu nikah, nak tidur malam, bini pusing tak lain, mengadak tak kena. Nak kita tok lelaki ni buat ke mana? Minta nikah selagi. Bunyi berat sini je berani dia. Acu balik rumah, nakut nak mampu. Jangan marah. Nah, maknanya kita panggil yang pusing sini apa ngadak dinding. Tengok abang tidak, abang tak boleh nak tidur. Nak tu seminggu nikah. Dah 10 tahun. Kalau 10 tahun tok lelaki pusing gini, bini pun pusing. Tok lelaki kata mana? Awak boleh pusing sana tak? Awak boleh pusing sana tak? Kalau awak ngadak sini, saya tak boleh nak tidur. Awak pusing sana, bini pun sebab muka pusing lah kena. Nah, itu 10 tahun punya pernikahan. Apa? Sakinah tak ada. Pasal apa tak ada sakinah? Yang pertama kerana kita tak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kerana amalan-amalan kita tidak ada amalan yang menjurus nak kepada sakinah, nak pada ketenangan di dalam rumah tangga. Sebab tu tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar serta menunjukkan kepada kita beberapa perkara untuk mendapatkan ketenangan dalam rumah tangga. Nah, yang pertama sekali Nabi tunjuk apa? Bila nak dapatkan as-sakinah, nak dapatkan ketenangan dalam rumah tangga, yang pertama sekali Nabi buat, iaitu yang pertama, bila Nabi balik ke rumah, Nabi beri salam. Kita biasa tak balik rumah kita beri salam sendiri dalam rumah kita? Banyak hak tak ada, sikit je hak ada. Betul tak? Kita rasa rumah kita je, pasal rumah kita, lepas tu kita balik rumah, buka pintu, masuk lalu. Bini dalam rumah, anak-anak dalam rumah. Nak kata dah apa nak beri salam rumah kita kan? Takkan nak beri salam juga. Tuan-tuan, satu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak keluar. Lalu Nabi khabar ke Aisyah, Nabi kata malam ni aku nak keluar. Aisyah kata tak apalah, saya tunggu. Lepas tu Nabi kata tak payah tunggulah sebab mungkin aku balik lambat malam ni. Aisyah kata tak apa, saya tunggu. Jadi Aisyah pun tunggu. Nabi keluar, Aisyah tunggu. Nabi balik sungguh, nak balik lambat sungguh malam tu. Lalu Aisyah tunggu lama, Nabi tak balik-balik, tertidur Aisyah tertidur. Kemudian bila Nabi balik sapa di rumah, Nabi beri salam 3 kali. Assalamualaikum. Nyak dok jawab, beri salam pula. Assalamualaikum. Senyak dok jawab, beri salam pula. Assalamualaikum. Senyak juga. Bila senyak, Nabi tak beri salam dah, Nabi tak ketuk pintu dah, Nabi tidur luar, tuan-tuan. Nabi tidur luar. Lama tu Aisyah tersedar. Bila tersedar, Aisyah tengok Nabi tak ada. Aisyah pun kata, ya Allah, mungkin Nabi panggil dah aku ni, aku tak dengar. Mungkin Nabi tidur luar. Aisyah buka pintu tengok Nabi tidur atas tanah, tuan-tuan. Atas tanah, tak ada alas, tak ada benda pelepah tamat, tak ada tikar kuang, tak ada selimut toto, tak ada mereka atas tanah gitu. Aisyah buka pintu pergi kat Nabi, gerak Nabi terjaga. Nabi minta maaf pada Aisyah. Nabi kata minta maaf sebab aku kacau mu tidur, aku ganggu tidur kamu, kata Nabi. Aisyah kata dok mu tak salah, aku salah sebab tadi mu panggil aku tak dengar. Nabi kata mu tak salah, aku salah sebab aku kacau tidurmu. Aisyah kata dok mu tak salah, aku yang salah. Nampak? Tu Nabi. Kalau kita panggil kucak lanas, Assalamualaikum, kuat pintu 30 kali. Pusing pula kau tikak, Allah terus tikak.
Ogah tikak dalam bini buka tikak. Bini foto akulah lakimu bengong. Buka pintu nak masuk ni. Bini pun buka pintu. Basuh tidur mapuh. Dok dengar orang ketuk itu dok dengar. Gan dok dengar bini ke apa. Tu lah tidur tak masuk kaki. Mula panggil dok dengar. Molek tak ngecoh bola pergi seringa. Oh tak gamak dia. Boleh tak salah ke bini kalau kita panggil bini tak sedar? Boleh tak? Dah leh pasal dia tidur kan? Dia tidur nama pun tidur lain kalau dia nengung. Dia nengung panjang. Nak panggil-panggil dok jawab, panggil-panggil dok jawab. Mun nak sabarlah nak arah nengung apa mek? Pas panggil dok dengar setara habuk ni. Mun nak sabarlah nak arah pun. Ni tidur. Acu kalau kita tidur. Rajin tak kita tidur bini gerak kita tak sedar. Rajin tak? Ajing bini gerak tak sedar. Bang bangun bang subuh bang bangun bang subuh bang. Tu marah. Batu puan-puan kalau kata gerak tok laki nak marah payah bangun. Ada satu cara. Cara gini memang mudah tok laki bangun. Mudah bekah terus bangun. Bang bangun bang dok bangun. Bang bangun bang dok bangun. Bang bangun bang dok bangun. Bang bangun bang borang saya dah ni bang. Bekah dia bangun. Mana nak kata. Betul tak? Bekah bangun. Rapang itu kau kita gerak dok bangun, gerak dok bangun. Kita pun gerak dengan pitih atas muka. Banyak 500 ya gasek atas muka. Set 500 ya. Ya bangun dia pun bau pitih hak baru sikit kan. Orang puan dia bau pitih dia hangat dia. Dari hidung dia kuat terhadap pitih lah, bukan terhadap benda lain, terhadap pitih. Bukan orang puan tapang ni. Ni cerita ni hak nu. Dah apa hujung? Alu-ara. Ramai. Nasib kan. Nampak. Mana Nabi tak arah? Nampak? Itu nak kabarnya itu yang Nabi buat. Nabi beri salam sebelum masuk dalam rumah. Sebab tu kita bila nak masuk dalam rumah kita kena buat apa benda yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu beri salam. Hikmah yang kedua, kenapa kita kena beri salam tuan-tuan? Kenapa? Ulama sebut setiap daripada pintu rumah orang beriman ni ada seekor setan yang bernama Dasing. Dia bergayuk di muka pintu. Dasing ni tugas dia apa? Tugas dia nak memporak perandakan, nak mengkucalanakan rumah tangga orang beriman. Itu tugas dia. Jadi kalau orang masuk dalam rumah tak beri salam, maka dia akan masuk sekali, kemudian dia akan kucal. Dia akan ganggu keharmonian rumah tangga orang tersebut. Menyebabkan suami tengok isteri serabut perut, isteri tengok suami remah perut. Nampak? Kita balik rumah berasa tak tenang masa duduk luar sihat. Bila masuk dalam rumah kadang-kadang berasa sakit kepala, berasa tak sihat, berasa nak demam. Tapi bila pergi luar sihat pula. Itu di antara simptom-simptom yang berlaku bila mendapat gangguan daripada syaitan dalam rumah itu. Sebabnya puncanya kerana kita tak beri salam. Sebab tu Nabi beri salam. Lepas tu ulama suruh beri salam. Bila kita beri salam, Dasing hak duduk gayuk muka pintu ni sana lari dalam keadaan duka cita. Bukan lari saja, lari nangis loh. Wah tepi. Setan dia gitu tuan-tuan. Setan bila digagal nak merosakkan orang beriman, gagal nak menghasut orang beriman, dia akan pergi dalam keadaan duka cita, pergi dalam keadaan tubuh badan yang cedera. Itu setan. Lepas tu kita beri salam. Nak masuk dalam rumah, beri salam. Assalamualaikum. Bini pun jawab, Waalaikumsalam. Kerana abang ni buat terbiak nak mampu pula beri salam. Dengar dah Ustaz ngajar mareng. Ustaz kata nak masuk dalam rumah kena beri salam. Gitu. Hantulah awak orang ajak pergi surat tambuh. Selok sangat ke kilauan mah. Nak main pula kan kilauan mah. Betul tak? Betul tak? Tanya orang puan tahu. Betul tak muslimat?
Nampak? Nak main pula. Kita tertengoklah semalam. Tertengok betulan buka TV. Bukan nak tengok, buka TV tubik hak dia tu. Tubik dia punya apa benda ni? Uji bakat dia tu. Uji bakat. Ada mokcik tu sekor. Mokcik tu lebih kurang rasa dalam 60-an lah, 65, 64 gitu, tua dah. Yelah, suara dia sedap. Memang kita tak nafi lah, suara mokcik tu memang sedap lah. Tapi kalau tengok muka tuan-tuan dok luluh dah, dok munasabah dah masuk nyanyi. Muka tu kena habis dah, macam gatu kubur dah muka. Dok munasabah lagi masuk tanding nyanyi. Patut duk surah lah kata. Duk betul Fatihah, duk betul rukun semayang, duk ngaji fardu ain, pada duk masuk kilauan mah. Esok lusa dah nak mampu. Tanda-tanda mati tu ada belaka dah pada muka. Muka kena, hidung jatuh, telinga leweh tah bawah. Ada belaka dah tanda. Dak nak nyanyi semacam. Kita tengok Allah. Dak nak mikir. Dak nak aku ni. Orang tanya apa jadi gini. Apa jadi gini? Jawabnya yang pertama. Yang pertama sekali mudah jawapan dia ginilah. Nabi beri dah jawapan. Nabi kata sinfani minan nas idza salahan nas wa idza fasadan nas al ulama wal umara. Ada dua golongan manusia kata Nabi. Sekiranya dia baik, maka orang yang berada di bawahnya akan jadi baik. Kalau dia jahat, maka orang bawah dia akan jadi jahat. Siapa dia dua golongan ni? Nabi kata yang pertama al-ulama. Ulama ni orang yang Allah Ta'ala kurniakan ilmu pengetahuan kepada dia, tapi dia jadi jahat. Dia jadi jahat terhadap ilmu yang dia ada, yang dikatakan sebagai ulama usu, ulama jahat. Ulama yang tidak beramanah dengan ilmu, ulama yang menggunakan ilmu dia untuk mendatangkan bala dan kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ulama yang memberikan sokongan kepada orang-orang yang zalim. Ulama yang menyembunyikan kebenaran. Ulama yang jual agama kerana nak mempertahankan serta nak mendapatkan habuan dunia. Ini termasuk ulama yang Nabi sebut sebagai ulama jahat. Nabi kata terlebih jahat daripada Dajjal. Ini ulama jahat. Dan ramai ada ulama jahat lah ni. Beriak cak dalam tempat kita lah ni. Ulama jahat. Hak yang haram dikatakan harus. Kemudian ulama-ulama yang menyelewengkan fakta-fakta agama. Boleh pula Nabi makan roti jala cicoh kuah kari. Sunnah Nabi makan roti jala cicoh kuah kari. Lepas tu nak berhenti pula ceramah. Tambah ceramah dah 24 tahun dah ceramah, tambah dah ceramah. Berapa tambah ceramah? Orang duduk marah. Bodoh sungguh. Mana hak tolong sangat. Ni bukan rasa ni, bahasa kita dah nak buat kan ni. Biasa kita gini dah. Benda baik, benda hak yang baik di sisi Allah memanglah banyak penentangan. Betul tak? Betul tak ni? Slow nak jawab tu mana slow nak? Benda hak baik di sisi Allah memang banyak penentangan. Dalil tengoklah para nabi dan para rasul. Ada tak ramai orang ikut? Nabi Nuh alaihi salam, siapa dia ikut Nabi Nuh? Isteri baginda, anak-anak baginda ikut tak Nabi Nuh? Tak ada. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak mana menerima penentangan. Pak dara Nabi diri. Siapa dia pak dara Nabi? Datuk Seri Abu Lahab, Tan Sri Abu Jahal ikut Nabi tak? Tak. Malah nak uguh bunuh ke Nabi. Ini kata nak buat benda baik di sisi Allah, baik di sisi Allah memang akan menerima penentangan daripada manusia. Mu baru orang kritik sikit je baru ngajuk dah pondang. Wani hak pondang sangat. Nyanyi sampai kira sedangnya nyanyi dalam tali besek.
rancangan apa tuan-tuan? Pukul berapa? TV mana tuan-tuan? Suka tak Tokmu? Dah boleh nebang aku. Dah. Bukan kita beci ke batang tubuh dia tu, tapi beci sikap dia, tak suka sikap dia. Dakwah ni tak boleh putus asa. Satu tak terima, ada orang lain pula hak terima. Contohlah, misal kata contoh malam ni, surah ni tak terima dah hamba pada ni. Kenapa hamba pergi pak lain pula? Bukan kata kalau kata surah tapang, malam ni lah ustaz mari kuliah surah tapang. Pas ni dah hari dah. Kita pun malah kuliah apa pada ni, nak ngajuk berapa? Surah tapang tak mau terima kita dah. Bodoh kita. Bodoh kita. Satu surah tak mau terima, lepas tu nak berhenti. Kerja dakwah ni tak ada titik noktah melainkan mati. Kerja dakwah ni kerja Islam. Ni kerja dakwah, tak ada titik noktah, tak ada tempat berhenti, tak ada wakaf, melainkan berhenti. Dalam istilah yang mudah, kerja dakwah tak ada pacang. Walaupun kerja lain ada pacang, mula-mula 55 lepas tu naik 56, lepas tu naik 60, ni nak tambah pula 65, tua nak rapuh pun kerja lagi. Hak muda-muda nengung kedai kopi. Bapa aduk kerja. Bapa aduk kerja. Tak pacang dia cuma duk kerja mana. Dah tu kita duk kedai kopi ni naik. Maidang daji. Puasa hak yang kena pula hak belajar piti hak belajar piti tu nak kena bayar pinjaman beasiswa, kerja tak ada, artinya kena bayar. Iklan dalam TV tawaran hebat. Siapa-siapa nak menjelaskan apa benda ni, pembiayaan PT diskaun diberikan 20% bagi mereka yang menjelaskan semua sekali. Bodoh ke apa? Kalau kawan tu banyak PT, tak ada kawan tu pinjam kamu dulu. Betul tak? Betul tak ni? Hak tu pun takut nak jawab. Kalau kita banyak PT, tak ada pula pinjam denganmu masa nak ngaji dulu. Pasal tak ada PT pinjam denganmu, dah nak suruh pergi bayar sekaligus. Bengong ke apa? Takut masa dia buat iklan kita, dia buat hampir kuda dulu kali. Tu mabuk parut orang. Tapi nak khabar bukan berlaku di sini cerita ni. Cerita ni berlaku di Oxford. Bukan di sini, di Oxford. Nampak? Baik, itu satu. Yang keduanya, macam mana untuk kita mendapatkan sakinah, nak dapatkan ketenangan jiwa di dalam rumah tangga selain daripada kita wisalam. Yang keduanya, kita kena pastikan dalam rumah kita tidak ada gambar bernyawa yang digantung. Kemudian tidak ada patung-patung yang bernyawa. Jika tiup roh hidup dijadikan sebagai hiasan. Yang ketiga, tidak ada kita pera anjing dalam rumah. 3 perkara. Untuk pastikan kita dapat ketenangan. Sebab kenapa? Kerana bila ada salah satu daripada 3 perkara ni, kalau kata dalam rumah kita pera anjing, nak pera anjing dalam rumah, nak pera anjing boleh, tapi bukan dalam rumah, luar rumah. Bukan dalam rumah. Sebab Allah buat siap dah. Natang hak yang main dengan orang. 2 jenis natang, hak manja, hak main dengan orang. Hak pertama kucing, yang kedua anjing. Kucing Allah buat untuk orang Islam, anjing Allah buat untuk orang kafir. Batu dalam rumah, kalau tengok dalam rumah ada natang, rumah orang Islam, kenapa? Kucing ada? Tak ada khubar dalam rumah. Tak ada orang pera khubar dalam rumah. Mak mu pera benda rumah mak. Oh, kita ada natang kesayangan kita. Kenapa? Khubar. Dan mu tak di mana? Kita dalam rumah tak tidur dengan kita atas katil. Patuh tiru tiap katil.
Nampak? Tak ada orang pera kubah, pera kambing dalam rumah. Biasa kubah, lembu, kambing jenis natang an'am ni, natang ternak ni letak di dalam goat. Nak faham goat? You know goat? Tahu goat? Goat tu kenapa? Batu goat pun ada cerita. Salah silah timbul kataan goat. Orang ceritalah, orang tu dulu cerita. Orang Melayu jalan dengan orang putih. Nak zaman lepas perang Jepun. Lepas perang Jepun jalan dengan orang putih. Nak kemudian lalu tepi kandang. Kandang tu kandang kambing. Dalam kandang ada kambing. Nak batu orang putih ni kejut. Hai, goat, kata orang putih. Nak orang Melayu kata, bukan kambing. No, go kambing, go kambing, go kambing. Lepas tu jadi go kambing. Jadi kandang kambing. Nah, cerita ni berlaku di Terengganu. Nah, orang ceritalah, ya ke tak wallahu a'lam, tapi memang orang Terengganu sebut kandang ni go. Betul tak? Orang Kelantan go ke? Go. Orang Pekan kandang. Bahasa orang putih kenapa kandang? Bahasa orang putih, siapa tahu? Apa? Pans. Oh, payah nak sebut. Ku benda-benda pun. Nampak? Allahu Rabbi. Lepas tu tak ada orang pera kambing dalam rumah. Kambing, lembu jenis natang an'am ni orang letak dalam go, dalam kandang. Jadi kucing Allah buat untuk orang Islam, anjing Allah buat untuk orang kafir. Tapi kalau ada orang Islam pera anjing, boleh tak pera anjing? Orang Islam pera anjing boleh? Boleh. Syaratnya tak luar rumah. Untuk apa? Untuk jaga rumah, untuk jaga harta, untuk jaga kebun, ataupun anjing tu dikira sebagai anjing buruan, wagi buru. Nah, boleh ha? Nah, anjing mak pera anjing. Pera anjing ni anjing buru. Kita masuk dalam hutan buat buru kacil. Boleh ha? Nah, syaratnya anjing tu mesti dah diasuh, dididik, diajar untuk berburu. Kalau nampak kacil, dia tak pergi, melainkan tuang dia suruh, baru dia pergi. Jalan masuk dalam hutan, nampak kacil, dia pun anjing, tak pergi lagi, pasal tuang tak suruh. Bila tuang dia kata jabon, dia pun cum pergi. Nama anjing jebong. Jebong terus pergi lalu. Nak gigi kok atas kok, nak wagi ke tuang dia. Boleh tak apa. Tapi kalau tak suruh terus dia pergi, maka haram makan binatang tersebut. Jadi maitah, jadi bangkai. Nampak? Jadi anjing itu boleh pera, syarat tak letak dalam rumah. Kalau letak dalam rumah, Nabi kata akan hilanglah pahala tuan rumah 1 hari 1 qira'. 1 qira' hanya ana sebesar bukit Uhud. Allahu Rabbi. Besar bukit Uhud, hilang pahala kita sehari. Sehari semalam 24 jam hilang pahala kita sebesar sebutir bukit Uhud. Dah ada tak pahala kita sehari besar bukit Uhud? Ada tak? Tak ada. Takut-takut orang tapang ni pahala dia sehari 3 butir bukit Uhud. Kita nak tengok kat muka. Ada tak? Pahala kita ustaz dah hanya ana kira-kira 3 butir bukit Uhud. Aduh. Dah, hebat no. Ada. Nampak? Dah kalau pera anjing, dah lah pahala kita sikit je, stok je sehari. Dah stok guna, arak ke semayang je ada pahala. Subuh, Zuhur, Asar, Gharib, Isya. Lain tak ada lah. Pas Gharib orang ngajar, kita tembak. Dah, tembak tu ada pahala tak? Ada pahala tak? Tak ada, boleh dosa lah pula. Bapa boleh dosa? Bakmu bukan tarah ulama yang mu nak tembak. Nah, kadang-kadang dia tengok dulu, ustaz ni ngajar lah ni. Dia ustaz mari. Cik, nak tanim Allah aku. Bapa? Kerah. Kerah pula. Mari pula Malaysia. Tengok pula, ustaz ni lah. Berapa? Tak best. Berapa? Lembut sangat. Lembut pula. Nah,
Mari pula malam lusa ustaz ni pula. Malah bapa ustaz ni sterik, tak ada kona-kona dah, sterik. Dan orang ni pasal highway. Nak sterik Nak tembak juga. Patut tanya dia. Bapa mu tak pergi ngajar sendiri. Hak ni kerah, hak ni lembut, hak ni apa slow, hak ni sterik, tak ada belok-belok. Semua dak kena belaka. Ngajar sendiri lah. Itu dak erti, dak erti duduk diam sudahlah bodoh. Nama jangan banyak komplain, duduk dengar sudahlah. Hak molek ambil, hak tak molek buang. Betul tak? Kita mari dalam majlis ilmu ni, umpama kita bawa gelas kosong, kita ada air. Tak ada air bukit. Bila tak ada air bukit boleh terus minum. Dak balik tapis dulu, bak dalam tu mungkin ada abuk, ada daun-daun kering, ada semut, ada hengga. Nak kita balik tapis, hak kotor-kotor tu, apa-apa tu kita buang, kita ambil hak jernih untuk kita minum. Gitu juga bila kita duduk dalam majlis ilmu. Nak kita dengar belakang semua, balik karang ni lah pula hak ni molek ambil untuk dijadikan amalan. Hak ni tak molek, tolak untuk jadikan sempadan. Bukan kena tolak semua, bukan kena ambil semua. Sebab kita manusia biasa kan, mana sempurna, betul tak? Masing-masing ada kelemahan, masing-masing ada kelebihan. Hak yang baik pakak kongsi ramai-ramai, hak yang tak molek pakak sama-sama tegur. Gitu, bukan mu pakak tembak lagi. Kalau mu tembak lagi, mu tarah ulama dah, tapi mu tembak lagi tak layak mu digelar sebagai ulama. Sebab sifat ulama bukan gitu. Sifat ulama bila ada majlis ilmu, dia pergi duduk dengar walau dia alim dah, sebab dia tahu besarnya fadilat majlis ilmu. Itu baru ulama. Ni bukan ulama, mamak pun bukan. Dada bahan tembak lagi, duduk kedai kopi bahan roti sana. Kak Isa sekarang mari kepek dengan motor. Duduk atas motor. Dah kan ni dah naik. Dah berhenti lagi nak tanu bebek. Nah, duduk atas motor. Congok Isa kan baru naik. Aduh, sedap gamuk. Tuan-tuan, anda pernah kena satu tempat. Pernah kena satu tempat. Jenis Tok Iman dengan Tok Bilal ni dia memang dok berakhir kuliah-kuliah agama. Mana-mana ustaz hok mari ngajar pas garik memang dia tembak. Kak Isa mari Tok Iman dengan Tok Bilal molek dah yus kaki. Nah, duk kedai. Jadi betulan satu hari tu kita sapa awal. Nah, kita sapa sebelum garik. Kita masuk-masuk dia dua ekor duduk dalam. Kita masuk mayat tahiyat masjid, duduk iktikaf je. Dak tegur kita. Wah kerah gitu. Wah kerah. Kemudian masuklah garik Tok Bilal, masuk dalam lagi bang. Kita pun duduk congok macam orang jenis cak ayang dah. Kita cak ayang duduk congok gitu congok. Siapa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah hak pertama, lepas tu senyap berhenti, lama berhenti, lama. Lepas tu Tok Imam tengok kita pun pasal Tok Imam tengok tak Tok Imam buat kita tahu. Dah dia anggap itu tak tahu. Tengok dia pun masuk dalam lama kali 5 minit duk senyap. Tok Imam masuk dalam. Kok Tok Bilal mati ngejuk ke gua ni mana tahu dah. Kerah gitu mana tahu. Masuk dalam tu Tok Imam keluar. Mereka kita stop. Masalah ni. Masalah dia pula. Nak ke mati ke bahan teruk ke gua ni ke tau. Masalah. Saya masuk tadi tengok Tok Bilal tu duduk gini. Tapi senyap. Saya tanya buat apa? Dia kata aku ketuk dia apa? Tok Bilal tengah bang ketuk. Mujurnya dia ketuk slow kali. Kalau ketuk kuat dah mic terbuka. Stamang dengar. Mujur dia ketuk slow, ketuk angin saja kali. Lepas tu dah gua ni kita tanya ustaz gua ni kena ambil semayang mula ke? Kata gini pergi kabur ketuk Bilal. Asal kata ketuk tubik mani pun tak apa, boleh terus bang. Tubik mani boleh terus bang, tak ada masalah. Dah lepas tu okey orang puang. Dah lepas tu balik terjun tikak mandi junub, mari sejik mula. Nampak? Dah tu gua ni nak kena bang semula ke nak sambung terus ke gani? Nak Tok Imam bodoh nak apa? Tapi orang ngaco tak mau dengar, bahasa bengong.
Lepas tu tanya kita pula, benda dah lama orang dah mari dah ni. Dia tanya nak undur balik ataupun nak terus semula. Kata tak payah undur, tak payah terus. Kalau undur jadi pelik, terus pun kau pelik. Dah kalau orang tanya apa? Spekar rosak. Kita pula pergi ngajar. Kabarlah spekar rosak, jangan kabar Tok Bila ketuk. Lepas tu Tok Imam panggil, Tok Bila pun keluar begitu muka keluar. Sebaiknya muka dok malu. Kita ingat ke, lepas tu kita ngajar. Ia duduk dengar. Dok tambah macam mereka ni. Habis lepas mayang sunat, malam-malam ada tembus tak mutu. Serupa juga pas isi sekarang mari pula muka tak salah. Cik masuk bang nama ada. Kata bangun datang Tok Bila ni tabak. Ni kata bahasa tolong bin bahlu. Nampak dah? Itu kata. Batu kata bila sesuatu benda hak kokok mana mesti dengan ilmu. Kalau tak ada ilmu tu jadi punah jahanam. Batu orang yang perah anjing dalam rumah sebab apa? Sebab tak ada ilmu, sebab tak tahu. Satu. Yang kedua, nampak? Tak boleh kita letak dalam rumah kita patung-patung hak bernyawa. Melainkan patung itu dijadikan sebagai mainan untuk kanak-kanak. Itu boleh. Sebab untuk mainan kanak-kanak tidak dikira sebagai barang perhiasan. Dikira barang permainan untuk budak-budak. Untuk budak-budak. Bukan barang permainan untuk pok budak. Tengok ada patung Ultraman. Bapa Ultraman. Duduk cokor atas kursi gitu macam Tok Peko siang. Siap dengan pedang dia Ultraman. Ultraman Mebius. Ini benda ni barang main. Ustaz. Ada anak cek dak saya buat main. Dia kata dia buat main. Boleh tak? Tak boleh, sebab barang permainan ni untuk budak-budak. Sebab main ni hanya untuk budak-budak. Jadi kalau rumah tu tak ada budak-budak ataupun tak ada lah cucu balik sekali-sekala, tak ada hak tu, nampak dia letak juga patung-patung seumpama gitu, maka dikira barang tersebut sebagai barang perhiasan. Bila barang perhiasan, tak boleh, tidak turun rahmat daripada Allah. Malaikat rahmat tidak akan masuk dalam rumah. Yang ketiga, tidak digantungkan gambar-gambar bernyawa. Gambar sanding, gambar anak dapat benda dipanggil hak pakai topi sekut jagung. Ijazah, dapat ijazah convocation. Anak convocation, macam-macam gambar ada. Gambar ambil ijazah ada, gambar bergambar dengan lecturer ada. Lepas tu gambar hot last sekali, gambar cabut topi sekut jagung, lambung maca. Lepas tu ambil gambar ada hot gening, ada hot kaki cokeng, ada hot kaki belipak gitu. Ambil gambar tu tok dalam pering, gantung dinding. Tak boleh. Pasal apa tak boleh? Sama juga kerana tidak masuk dalam rumah kita malaikat yang membawa rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nak dalam rumah kita malaikat rahmat masuk. Kita tak nak dalam rumah kita syaitan masuk. Bila malaikat rahmat masuk dalam rumah, artinya malaikat tu bawa rahmat, bawa kasih sayang daripada Allah. Maka bila nak malaikat datang rumah kita membawa rahmat daripada Allah, maka kita kena tinggalkan 3 perkara ni. Hak pertama, jangan perah anjing dalam rumah. Yang kedua, jangan letak patung-patung sebagai perhiasan. Yang ketiga, jangan kita letakkan gambar-gambar bernyawa digantungkan di dinding atau di tempat yang tinggi. Letak dalam album tak apa. Letak dalam album itu tak apa. Berasa nak tengok kali gambar sanding dulu tak? Berasa tinggi nak letak dinding. Letak sekejap. Ambil tok dalam pering, gantung ni. Tengok. Comel juga untuk lelaki aku dulu masa zaman muda marang. Macam jin suding. Dan leni macam gatu kubau. Ada apa dah? Letak sekejap. Dah puas tengok, ambil pula. Letak simpan dalam album. Tuhuk pula. Bawa hati. Mari pula tok lelaki pula nak tengok gambar sanding, ambil tak dalam pering, gantung pula dinding. Comel juga bini aku zaman muda marang macam sarimah.
Macam Sarimah. Kenal orang sini, kenal Sarimah? Kenal tak? Kenal? Kenal. Dah ni macam lesung batu tumbuk belacang. Itu hakikatnya. Masa muda tu semua lawa belaka, betul tak? Semuda lawa belaka. Bila dah awal-awal dah naik ke veteran, awal-awal kedua, tak ada dah lah. Itu sifat dunia. Mana-mana pun gitu. Orang hak lawa ni pun jangan berasa bila dia dah tu esok dia tetap akan lawa. Tak ada dah. Bila dah tua, nak semua udah belaka. Ni siapa hak paling comel ni dalam Malaysia? Orang Puang. Acu jawab. Orang Puang yang paling cantik kali dalam Malaysia. Perempuan Melayu dalam Malaysia hak paling lawa. Yang mendapat pujian satu Malaysia. Apa dia? Siapa tahu? Hadiah istimewa disediakan. Tak tahu. Siapa? Waktu dah sepang koang. Apa dia? Fazura. Ramai orang puji. Betul tak? Fazura, awak pekat. Awak Pulau Serai. Betul tak? Orang Pulau Serai. Comel kali dapat pujian mereka. Siapa tu Adi pun boleh kutip imam sekatas-sekatas. Pasal kejut tengok Fazura comel lajak. Ni masa ni 2014, 2015. Mari 2060 esok jadi gua ni. 2060. Udah sepang. Udah sepang koang. Tu hakikatnya. Tu kita. Itu dunia makin lama makin udah. Marilah benda-benda dalam dunia ni pun tak ada satu benda dalam dunia yang makin lama makin lawa. Tak ada. Tak ada. Tahun 85 dulu. Kereta Malaysia yang paling lawa kereta mana? Proton Saga Orient. Betul tak? Tahun 85 tu lawa kali tu. Siapa dapat pakai hak tu memang mahming. Warna merah, warna biru. Tapi masa tu laku warna merah, biru tak apa laku lah mana. Warna merah. Ni pun hak warna biru tak apa laku lah mana. Jenis biru hak kak gitu. Tak apa laku lah mana. Nampak dia dak sekung color. Dak nampak seri. Dak ni warna kereta pun jangan salah faham. Dan ni kalau tengok ni kereta hak tahun 85 lawa tak? Kereta Proton tahun 85 dulu ada zaman kita ni 2015 lawa. Berlubang kok tu, berlubang kok ni. Tekan segenar naik wiper cenguk-cengak. Tekan wiper hujang tu beg lapu. Tu lah. Start kat 20 minit dok hidup dia kerja nak apa je. Tu kereta tahun 85. Dah kita gitu kok. Itu sifat dunia. Bersebut je benda dunia, makin lama makin dok lawa. Orang gitu kok, makin lama makin dok lawa. Barang pun makin lama makin dok lawa. Itulah dok kira lah mari kukuk mana pun. Lepas tu kalau kita tengok bini kita nak nampak dok lawa je. Tengok muka kita attack lawa dok. Bini kita tengok kita nampak uduh je tok lelaki dia. Tengok muka dia attack lawa ke dok? Maknanya sama-sama dak lawa dulu, sama-sama lawa. Ni sama-sama dah dak lawa. Baik, hak tu nombor 2. Nombor 3. Lagu mana untuk kita dapatkan ketenangan dalam rumah tangga? Nak dapatkan isteri yang solehah, nak dapat anak yang soleh, anak yang solehah, anak hak yang dengar kata mak ayah. Yang ketiga, jaga jenis ataupun sumber permakanan yang kita bawa untuk kita beri kepada ahli keluarga kita. Biar sumber permakanan itu datang daripada sumber yang halal, yang betul-betul halal. Halalan thayyibah. Allah kata kulu ma fil ardi halalan thayyibah. Makanlah apa yang ada di atas muka bumi halalan thayyibah, halal lagi baik. Nampak? Kalau yang syubhah, yang haram akan mendatangkan akibat yang tak molek. Nabi sebut kullu lahmin nabata min haram fannaru aulabi. tiap-tiap daging yang tumbuh daripada makanan yang haram,
fannaru aula bih, maka nerakalah lebih utama bagi dia. Ya? Kalau kita beri makanan syubhah ni apa? Syubhah ni ragu-ragu tentang status barang tersebut. Ya ke dok? Boleh ke dok? Dok ke dok leh? Dapa ke? Boleh ke? Ragu-ragu tu dikatakan syubhah. Bila ragu, Nabi suruh tinggal. Nah, bila ragu, Nabi suruh tinggal. Jangan main. Bahang je lah. Nah, dalam hati ragu-ragu, tapi mulut kata bahang je lah. Mazhab baru, mazhab bahang je lah. Nah, dalam hati ragu-ragu. Bila ragu-ragu, Nabi suruh tinggal. Sebab bila ragu-ragu tu maknanya syubhah. Syubhah ni hampir kepada haram. Ya, hampir kepada haram. Itu syubhah. Batu Nabi suruh tinggal. Batu makanan ataupun sumber permakanan, biarlah kita ambil daripada yang halal sahaja. Sebab dia memberikan kesan yang tidak baik kepada hati. Kalau kita banyak sangat beri makanan syubhah pada anak isteri kita, hati anak isteri kita akan jadi kerah. Sebab tu kalau isteri durhaka kepada suami, jangan automatik terus kita tuding jari pada suami, pada isteri, isteri durhaka. Jangan. Kalau anak-anak durhaka kepada mak ayah, jangan terus kita tuding jari kepada anak-anak, mau ni bahasa anak durhaka. Jangan. Cek dulu apa benda yang dah kita beri makan pada dia. Kita beri makan benda ke dia? Tak, kita beri macam biasa. Tak beri nasi, beri makan ikan, daging seminggu sekali. Waktu bik kedai makan si ayam. Molek malam-malam tu bik kedai makan cah kuih tiaw. Minggu lepas wak gi Kuatang makan ikan bakar. 2 bulan lepas gi Peramu makan sutong celup tepung. Pada asalnya tengok halal lah kira. Ikan bakar halal. Sebab kita tak makan ikan duyung, bukan ikan duyung bakar. Tu baru haram makan. Kita wagi makan sutong celup tepung. Sutong halal ke haram? Sutong halal, tak haram. Lain kalau kita makan anjing laut celup tepung. Ni sutong celup tepung, halal. Benda tu halal, tapi kenapa kadang-kadang boleh jadi syubhah, kadang-kadang boleh jadi haram? Sumber untuk dapatkan sutong tu, sumber untuk dapatkan ikan tu, maknanya pitih hak yang kita buat tu baik, pitih hak yang kita buat keluar. Ada kala pitih tu datang pada sumber yang haram, ada kala pitih tu datang pada sumber yang syubhah, ada kala pitih tu datang daripada sumber yang tidak bersih. Kita gunakan duit yang tidak bersih, duit yang syubhah. Kita gunakan untuk beri makan kepada anak isteri kita. Nampak? Sebab tu kadang-kadang isteri jadi durhaka, jadi tak dengar kata suami, jadi nusyus kepada suami. Jadi sebab tu anak-anak jadi durhaka kepada mak ayah. Batu tuan-tuan berlaku zaman Nabi sekali. Ketika mana Nabi dengan para sahabat duduk dekat masjid, kemudian di luar ada sekumpulan kanak-kanak tengah main. Tengah duk main suatu permainan, tiba-tiba alat permainan tu masuk dalam masjid. Seorang budak ni nak ambil alat tu, berlari depan Nabi. Berlari depan Nabi, ambil. Spontan keluar daripada mulut Nabi, Ibnu Syubhah. Ibnu Syubhah, Ibnu Syubhah. 3 kali Nabi sebut. Maknanya anak yang datang daripada hasil yang syubhah. 3 kali Nabi sebut. Betul lah masa Nabi sebut, ayah budak tu ada bersama dengan Nabi. Kejut lah ayahnya. Kalau kata kena kita pun kejut tau. Kita duduk kali dengan Tok Imam, duduk bincang, kata mesyuarat bebeh kurang, kecil-kecilan, nak bincang sesuatu hal. Budak-budak tengah main bola ke, main dia dadak. Budak tu berlari depan kita. Dada Tok Imam kata, anak apa dia ku hajar angai? Anak apa dia biadak angai? Tok Imam kata, kejut kita. Kejut. Berasa kita. Nak molek kita lepas Tok Imam. Mati terus Tok Imam. Lalu sahabat ni tadi balik rumah jumpa bini dia. Dia tanya bini dia, mau beri makan, beri anak kita makan dia. Jawab bini dia, aku beri apa yang kamu bawa balik tu yang aku beri.
Bini tanya apa? Dia cerita kepada bini dia. Bini dia kata, tak tahu, mu cek balik lah. Sebab mu yang cari nafkah. Aku duduk di rumah je, mu duduk luar, mu cari nafkah. Dia pun keluar pada rumah. Pergi kat kebun tamar dia. Kebun kurma. Orang Pekang panggil dia kurma. Tamar ke apa? Kurma. Ada orang panggil buah khema lah. Khema. Ada orang panggil kurma. Kat kita panggil tamar. Biasa orang Kempadan dia arak sikit. Nampak? Dia pergi kebun khema dia, dengar bawah kok khema. Dengar duk mikir benda mana tak kena ni, duk mikir. Mana apa benda tak kena. Tiba-tiba jatuh sebiji buah khema yang baru masuk daripada pokok tempat dia nyandar sana. Bila jatuh, dia ambil nak makan, bismillah nak makan. Masa nak makan tu tuan-tuan, dia teringat balik. Teringat zaman dia bujang dulu. Zaman dia bujang, kebun sebelah, daripada pokok khema kebun sebelah, buah tu hak terjuta sikit, bila gugur jatuh dalam kebun dia, dia ambil tanpa beritahu, tanpa minta izin tuan punya kebun, ambil terus makan. Jadi daripada sebiji buah tamar tu masuk dalam tubuh badan, tukar jadi zat, tukar jadi darah, tukar jadi air mani dan sebagainya. Kemudian air mani tu semai di dalam rahim isteri, kemudian tukar jadi zuriat, kemudian lahirlah zuriat yang asal daripada benih dia, hak yang datang daripada sebiji buah tamar. Dia kata mungkin kerana hak ni anak aku jadi gini, kerana sebiji buah tamar yang syubhat, bukan setakat, bukan standar suti. Dah kita orang zaman ni buah tamar suti kan, beras berapa beg beras, tahu tak? Berapa ratus beg dah beras, ikan berapa juta kilo, itu bahan hak syubhat. Jalan pergi pasar mak, beli ikan kau sekilo mak. Mak terbilih diri nak sekilo timbang diri sekilo. Kita pun berak dengar sekilo 400. Mak sekilo 10 ya, mak tu 10 ya. Patut sekilo 400 14 ya tak? 4 ya songlah. 4 ya kita rembak. Wa alik wi bini siang goreng gula wi makan kanak puak anak nambah perok bahan ekor bahan kepala alhamdulillah kenyang. Anak pun jadi babe, jadi kerah hati. Nakal bukan kerana tu. Nakal sifat budak yang nakal normal, budak tak nakal pelik. Faham tak? Budak nakal mari surau, mari sejik, orang ngajar dia main luar, main polis santri, main time-time, main kerja-kerja, tu biasa. Nama pun dah budak. Tapi kalau surau pok budak main polis santri, itu pelik. Pok budak main polis santri. Tok Bila main, Tok Bila sini. Tok Bila dengan Tok Siok, itu pelik. Tu pelik. Tapi kalau budak main tak pelik, nama pun dah budak. Tapi kalau budak lain main, dia tak main, dia kelebek motosikal orang, buang angin. Buang angin tayar motor beli motor cikgu, buang angin. Ni sipah habis selipah Tok Imam, sebelah tok seberang sebelah lagi belakang tu. Ni selipah apa dia? Selipah ustaz, ambil gunting kerak, tapi punya kerak sungguh aku lepang. Buat contoh ni. Dia ambil dia kerak, kerak selipah ustaz sebelah dia kerak. Sebelah lagi buat pelapung ngai kapuyu. Hak tu nakal ke babi tu? Tu babi. Sini babi panggil dia. Degil lah. Kita panggil babi. Tu bukan nakal, hak tu babi. Nakal memang sifat budak. Mak semayang dia ngacar. Ayah semayang tengah sujud, dia naik atas belakang ayah buat kuda. Pelik ke tak budak gitu? Pelik tak?
Tak pelik hak tu. Sebab Hasan dan Husain biasa buat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tengah sujud, dia naik atas kuda. Naik atas belakang Nabi jadi kuda. Nabi tengah sujud. Nabi sujud. Siapa dia turun? Baru Nabi qiyam balik. Sayyidina Umar balik. Belakang Sayyidina Umar. Waktu jadi khalifah. Balik di rumah. Nak anak minta jadi kuda. Sayyidina Umar jadi kuda dalam rumah. Anak duduk atas belakang. Peluh dok baju Sayyidina Umar. Mari seorang pegawai Sayyidina Umar nak ada satu masalah, mari di rumah dia. Dia hampir tocang itu Sayyidina Umar. Nampak? Dia kata keju ambil. Nah, hampir-hampir tocang. Bapa? Dia masa buat kerja pegah, duduk di rumah jadi kuda. Dia gabar ke Sayyidina Umar. Nah, Sayyidina Umar kata, dah mu di rumahmu dengan anakmu ke mana? Jawab Sayyidina Umar, saya Amirul Mukminin, kalau saya balik di rumah, hak yang duduk tak bangun, hak berlari, berhenti, hak bercakap, senyap, hak tengah berdiri, tak duduk kalau saya masuk dalam rumah. Makna belakang. Di rumah belakang, luar dak. Kita luar belakang. Di rumah senyap, bukan aku. Luar belakang cakap dah apa kan. Aku kalau nak bini dua bila dia masuk boleh alah balik di rumah senyap. Balik di rumah sebab dak berani cakap bab orang puan depan bini. Batu buat alasan bukan takut bini ustaz, sayang bini cak. Bukan takut bini ustaz, dah bini tak takut kita. Allah yang ramai yang batal lalu orang puang. Hai kerana tu aduh. Balik di rumah tak pun jalan dengan bini, tengok orang puang. Kalau kat highway bayar tu hak jaga orang puang, Allah bitih je. Mungkin tak tengok. Allah bitih je. Tu kata cik tak cukup sepasang. Sepasang. Asal orang puang. Bapa? Bak bini duduk sebelah. Big boss duduk sebelah. Bukan orang sini. Tapi orang alik pekang, alik atas tu. Nampak tak? Jadi sahabat ni gitu. Di rumah bekeng. Luar lembut. Balik di rumah bekeng. Bini tak berani akak muka. Anak-anak tak berani akak muka. Sayyidina Umar dengar gitu. Sayyidina Umar kata, mulai pada hari ni aku lucukkan jawatan kamu. Sebab kenapa? Kesalahannya kerana tidak berrahmat, tidak berkasih sayang bersama-sama dengan keluarga. Orang tak beri kasih sayang pada keluarga, pada orang lain, Allah Ta'ala tak akan beri kasih sayang kepada dia, kata Sayyidina Umar. Nampak? Batu tu budak-budak. Budak-budak nakal biasa. Babi pelik. Kenapa budak babi? Antara puncanya permakanan. Kenapa isteri nusyus? Kenapa isteri durhaka pada suami? Kerana punca permakanan. Kenapa kita sendiri payah nak beramal kepada Allah? Kenapa kita sendiri payah nak beribadah kepada Allah? Antara puncanya kerana permakanan. Permakanan hak mana? Sumber yang datang daripada sumber yang tak molek. Sebab tu dalam Islam disuruhnya kita berzakat, disuruhnya kita bersedekah, kerana dengan dua perkara tersebut mampu mensucikan balik harta kita. Sebab harta kita memang confirm tidak 100% bersih. Siapa sini hak berasa harta dia 100% bersih? Dapat gaji tiap-tiap bulan 100% bersih. Ada? Tak ada. Nak 100% bersih guana. Masuk pukul 8 balik pukul 5. Kita tang 8.30 pukul 3 tembak dah. Ni wallet memang balik pukul 5. 8.5 gaji 1,900. Rehat 1-2. Mana pukul 8 sampai pukul 1 kena kerja. Pukul 2 sampai pukul 5 kena kerja. Antara 1 dengan 2 je berehat. Kita masuk pukul 8, 8.30 naik, pukul 9 masuk, pukul 10 kan tubik pula, minum air pula, pukul tengah masuk, 12 tubik, mana ambil anak sekolah. Masuk pukul 3, berapa lambat atau anak kafar pula. 4.30 tembak, kuana jabat poh atau surat. Atau surat 5 minit je. Sampai jabat poh 4.35 pong tembak. Padahal balik pukul 5, kita pukul 4.30 tembak dah. Gaji 1,900, ada pulang balik ke bawah.
Boh ni banyak sangat 1900 ni. Jadi saya nak potong balik. Bak ni hari tu saya tubik kon ni, masuk kon ni. Hari tu saya balik kon ni, masuk pun kon ni. Jadi minta boh potong balik. Ada dak buat gitu. Acik kepok memang tak buat. Memang tak buat. Mana bersih dak? Bersih tak? Tak bersih. Bila tak bersih, bila tak suci, bila kita kekalkan rezeki itu tak ada barakah. Bila tak ada barakah jadi syubhah. Bila jadi syubhah, we makan kanak bini hati jadi kerah. We makan pada kita pun hati kita jadi kerah juga. Hak tu payah nak beramal ibadah kepada Allah. Kerana hati kita diikat dengan suatu perkara yang tidak baik. Sebab tu sumber pemakanan kita kena jaga molek. Yang keempat, yang terakhir lah nak berhabis memang dok dang. Yang keempat, jangan bagi rumah kita tu sunyi daripada bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Jangan bagi sunyi. Dalam rumah kita tu mesti kena baca Quran semua. Afdal tuan rumah kena baca. Hak tu yang afdal. Kalau tuan rumah tak reti baca, bukalah CD ke kaset ke ataupun siaran TV hak yang bunyi baca Quran, buka supaya dalam rumah kita ni ada bunyi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih baiknya dalam rumah baca apa? Surah Al-Baqarah. Sebab Nabi sebut. Nabi kata rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah, setan tak akan masuk. Kita orang Melayu buat naik rumah macam dia je. Naik rumah orang Melayu, bila kenduri naik rumah macam dia dalam rumah baru ciasinya biasa orang Melayu ciasinya minta malam ni datang rumah kita pindah sini. Jadi kita buat kenduri naik rumah. Jadi minta lah jemaah belaka mari rumah kita, mari ajak dengan baca Yasin itu kita orang Melayu baca Yasin dalam rumah baru. Dah boleh tak? Boleh juga, tak ada masalah. Tapi hak baiknya ikut nas. Nasnya mana? Surah Al-Baqarah Nabi suruh. Surah Al-Baqarah. Batu rumah kita jangan sunyi daripada bacaan Al-Quran. Jangan sunyi. Jangan sunyi. Paling-paling tidak pun nak baca surah Baqarah tu tak dah semua. Paling-paling tidak pun waktu nak tidur ataupun waktu malam dekat-dekat nak tidur, paling tidak kita ambil suratul Kahfi ayat 1 sampai ayat 10 sebelum tidur. Paling tidak. Sebab surah Al-Kahfi ni boleh menyelamatkan kita daripada fitnah Dajjal. Baca semua dalam rumah. Panjangnya ustaz dah surah Kahfi panjangnya. Ambillah surah Al-Ikhlas 3 kali, Qul huwallahu ahad 3 kali. Bukan Al-Ikhlas 3 kali. Surah Al-Ikhlas, bukan Al-Ikhlas 3 kali. Kau bila sebut Al-Ikhlas 3 kali, Al-Ikhlas, Al-Ikhlas, Al-Ikhlas. Sadaqallahul azim. Surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad 3 kali sebelum tidur. Siapa baca surah Al-Ikhlas 3 kali, nampak Nabi kata pahalanya seumpama baca sutir Quran. Maknanya nak khabar paling-paling tidak dalam rumah kita kena ada bunyi bacaan ayat-ayat Al-Quran. Sebab rumah kita ni kita tak sedar, kadang-kadang ada benda yang tidak diundang masuk dalam rumah kita. Antara tujuannya ni nak rosakkan rumah tangga. Sebab iblis dia sangat-sangat kecewa bila laki mukmin perempuan mukminat bersatu melalui ikatan yang halal. Dia sangat-sangat kecewa dan dia tidak akan putus asa untuk memporak-perandakan ikatan yang dah dibina melalui jalan yang halal. Jadi kita kena jaga kat ni. Nampak? Antara benda yang dia buat, dia akan buat supaya rumah tangga kita ni jadi dok comel, jadi balah, jadi bergolak. Nampak? Jadi ada hijab untuk turunnya sakinah, untuk turunnya ketenangan daripada Allah. Akhir sekali, rumah tangga yang kita harap jadi baiti jannati, rumahku syurgaku, nak jadi rumahku nerakaku. Balik di rumah balah, balik di rumah balah, balik di rumah serba tak kena. Jadi
perkara-perkara tersebut kita kena jaga. Perkara-perkara yang seumpama tu kita kena amalkan bersama, insya-Allah, supaya rumah tangga yang kita harapkan sebagai rumahku syurgaku yang mendatangkan ketenangan, mendatangkan sakinah daripada Allah, benar-benar dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ana rasa cukup sekadar tu tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan perkongsian kita pada malam ini mendapat keberkatan dan mendapat manfaat, mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan manfaatnya dapat kita kongsikan bersama, insya-Allah. Jadi sebelum ana mengakhiri majlis pada malam ini, ada beberapa perkara ana nak maklumkan, iaitu yang pertama, siapa yang ada duit kotor, baru sebut sani duit kotor, duit syubhah. Duit syubhah ni biasanya duit yang yang disebut oleh ulama-ulama zaman ini, ulama kontemporari ni, antaranya dividen daripada ASB. Dividen daripada ASB ni hukumnya syubhah. Jadi kalau orang yang dia dipanggil carung ke apa, ASB lah, saham ASB lah, orang di ASB ni pokoknya tu halal, pasal tu duit simpanan kita tak, tetapi dividen dia, dividen dia tu syubhah. Maka bila duit syubhah kita tak boleh makan. Jadi lagu mana kena infak. Kena infak. Satu. Yang kedua, duit haram, duit kotor kok. Duit keuntungan daripada simpanan kita dalam bank konvensional. Keuntungan tu jelas riba. Bila riba tak boleh makan, haram dan berdosa besar, maka kena infak. Dia jadi duit kotor. Jangan pula duit kotor ni kita bakar dah. Jangan bakar. Kita kena sedekah. Jadi siapa-siapa yang ada duit seperti ini, kita harapkan boleh salurkan kepada kita, sebab kita nak perbaik pulih tandah madrasah kita. Nak baik pulih tandah, nak beki pitu tandah, nak beki pang tandah, nak beki letak grey pada tandah. Sebab kalau tak letak grey, masalah tak selesai. Nak maklumlah budak nakal ni saat ni memang dah budak nakal, tapi kalau kita lock, kita sakit otak. Kita sakit otak, rosak semua tandah. Dalam makuk tandah ada semua batu. Flash tu jahanam semua. Flash jahanam, lepas tu tempat tutup pang tu cabut semua. Tak cakap nak beki kita. Mujur pahit ini tak patah. Getah putus semua, mujur pahit tak patah. Kalau pahit patah jeng. Dengan kita patah attack, jeng attack kita. Jadi siapa yang ada duit kotor gitu, bolehlah infak untuk perkara-perkara tersebut. Kita nak perbaik pulih tandah madrasah kita, kemudian kita nak tambah pitu grey untuk kebaikan. Untuk kebaikan, supaya budak-budak ni tak ada lagi buat jahanam, tak ada lagi buat rosak dan sebagainya. Cukup sekadar tu, insya-Allah bertemu di lain kesempatan. Mudah-mudahan Allah Taala memberikan kesihatan yang baik kepada kita dan memanjangkan usia kita, insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.